Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mulakan kelas kita hari ini dengan pada hari ini tajuk dia ialah berniaga emas di public gold. Okey, berniaga emas di public gold ni actually dia ada banyak dia punya cara dia, tapi hari ini saya nak fokus. Fokus hari ini kita dalam gold bar dan dinar saja. Saya ada bagi sedikit penerangan mengenai insentif kepada pembeli dan dealer-dealer public gold di PG Mall. Okay. Dalam masa yang sama saya akan terangkan sikit tentang mengenai macam mana kita nak dapat sedikit keuntungan daripada pembelian 1 gram special edition. Okey, kita mulakan ni. Okey, hari ini kita boleh tajuk kita berniaga emas di public gold. Gandakan keuntungan dengan berniaga. Okey, seperti yang kita dah selalu orang bercakap mengenai posisi kita sebagai penyimpan emas, sebagai pembeli emas ataupun pelabur emas ataupun peniaga emas. Hari ini spesifik saya nak bincangkan mengenai pelabur emas ataupun peniaga emas. So bila kita cerita pasal pelabur emas dan peniaga emas, pelabur emas dan peniaga emas ni sebenarnya kita tak boleh nak pisahkan dia kan. Sebab apa? Untuk menjadi seorang pelabur yang baik, kita mesti jadi peniaga emas. Adakah dengan menjadi pelabur emas kita tak boleh jadi penyimpan emas? Memang. Penyimpan emas, pelabur emas, peniaga emas ni adalah satu garapan yang paling baik untuk seorang yang ingin menjadi peniaga emas. Penyimpan emas dia simpan, waktu dia rasa ada duit dia simpan. Pelabur emas dia beli di waktu murah, dijual di waktu naik dan dia punya keutamaan dia ialah untuk mendapatkan tunai, wang tunai. Peniaga emas dia beli emas, dia jual, dia beli balik, dia jual lagi. Keuntungan dia dapat daripada kenaikan harga emas ataupun hari ini saya akan tunjukkan apakah kebaikan untuk menjadi peniaga emas di public gold, terutama sekali bila kita beli gold bar dan dinar. Okey, hari ini saya capture tadi pukul 7.36 malam. Kita boleh nampak harga harga RM100 ialah 0.38 RM1 dapat 0.3802 gram. Harga untuk 1 gram adalah 263. Ini adalah basic yang paling penting untuk peniaga emas faham. Yang bahawa harga atas adalah harga gap, harga bawah adalah harga sebenar. Harga sebenar. Kenapa saya cakap harga sebenar? Harga yang bawah, dia punya macam apa? Pening jadinya. Okey. Okey, harga sebenar. Harga sebenar maksudnya harga yang sebelah bawah ni dia berubah setiap 20 minit. Setiap 20 minit. Harga naik, harga turun, dia akan berubah selama setiap 20 minit. 20 minit. So, bila dia berubah setiap 20 minit, maksudnya dia akan berubah-ubahlah harga tu secara kita melihat kepada graf. Tapi bahagian atas dia adalah berubah setiap pukul 12.30 malam sahaja. 12.30 malam sahaja. 12.30 malam sahaja. So, kadang-kadang harga emas di waktu semasa dia meningkat naik. Saya akan cakap dengan pembeli emas, penyimpan emas untuk beli gap. Beli gap. Kenapa? Bila harga naik, katalah harga naik waktu pukul 11 malam. 11 malam. Harga naik pukul 11 malam. Apa jadi? Kita akan nampak harga gap masih kekal sebab belum lagi pukul 12.30 malam. So itulah waktu yang paling baik kita beli gap. Sebab apa? Gap tengah masih belum berubah walaupun berlaku peningkatan harga emas ketika itu. Okey. Kalau berlakunya harga penurunan harga emas di waktu katalah pukul
10 pagi 10 pagi turun kita nampak harga 10 gram jadi 258 saya akan galakkan orang beli yang bawah sini sebab apa? Harga waktu tu, harga gap yang dekat atas masih belum berubah 263 tapi harga di 10 gram sudah jadi 258 pukul 10 pagi. So, saya akan galakkan semua beli harga 10 gram, 20 gram 1 dinar sebab waktu tu harga di bawah pergerakan dia menurun. Tetapi harga gap masih belum turun sebab apa? Harga gap turun pada pukul 12.30 malam sahaja. Sahaja. Ini benda yang paling penting untuk seorang peniaga faham tentang kepentingan dan keperluan untuk tahu apa itu harga gap, apa itu harga sebenar emas, real time gold price, real time gold price yang bawah ni. Real time gold price maksudnya dia berubah setiap 20 minit dan kita akan nampak kenaikan dan penurunan. Bagusnya dengan public gold, walaupun berlaku peningkatan yang mendadak sekalipun RM2 ke RM3, harga gap tak berubah sangat. Harga gap tak berubah sangat. Maksudnya apa? Kita pernah jumpa harga emas naik sebanyak RM5 dalam masa 30 minit. Dalam masa 2 jam. So apa jadi? Harga gap juga berubah. Katalah harga tiba-tiba naik mendadak jadi 268.0, harga gap akan berubah walaupun belum pukul 12.30 malam. Tapi peningkatan ini mestilah mendadak RM5 ke atas. Okey. Okey, secara pentingnya bila nak jadi peniaga emas, kita kena tahu mana kita nak beli emas dan macam mana kita nak beli emas. Bila kita nak jadi peniaga emas, kita kena tahulah benda ni semua. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak jadi peniaga emas kan? Yang paling penting nombor satu ialah kita nak beli outright. Outright tu maksudnya apa? Beli secara terus ataupun beli secara full payment. Payment secara terus. Maksudnya kita beli 10 gram, beli terus harga tu, tambah upah, terus ambil di public gold. Okey, macam tu. Nak beli 20 gram, beli 20 gram harga semasa, tambah upah, terus ambil di public gold. Itu outright, maksudnya beli terus. Terus beli, ambil, bayar dan terus ambil. Kedua ialah kita panggil tu syariah easy payment purchase, yang mana dalam public gold dia ada satu kaedah yang patuh syariah yang mana dia boleh bayar sebanyak 4 kali ataupun bayaran 10 kali. Sekarang ni 10 gram memang boleh bayar 10 kali, 1 dinar memang boleh bayar 4 kali. Special. Tapi apa perbezaannya dengan bayar outright? Bayar SEPP dia ada tambahan upah sebanyak RM1 untuk 1 gram. RM1 gram. Kalau untuk upah untuk public gold atau untuk 1 dinar, RM10. Kalau dia nak buat SEPP, dia kena tambah RM5. Maksudnya total RM15 lah tambahan daripada harga emas sekarang. Okey. So apa kita boleh buat lagi? Ada juga orang dia kata saya nak simpan emas tapi saya tak nak pegang. Saya untuk galakkan mereka untuk simpan dalam bentuk GAP. Gold Accumulation Program, yang mana kita simpan duit, kita masuk dekat dalam account gap, dia jadi emas. Jadi emas. So ada juga yang tanya dengan saya, dia kata emas ni boleh dikeluarkan. 100% boleh keluarkan. Jangan risau. Bila masa kita nak keluar, katalah kita kat Terengganu, nak pergi Kuala Terengganu, kita nak keluar kat Terengganu pun boleh. Dia macam bank. Tak kisah kalau takkanlah kita pakai bank Islam dekat JB kan, kita nak keluar kat JB je boleh kan? Ni tak. Public gold boleh dikeluarkan di mana-mana asalkan dia ialah public gold. Macam tu. Bagusnya dengan ni kita boleh simpan sikit-sikit. RM100 masuk dekat dalam gap, RM100 masuk dalam gap, RM100 masuk dalam gap, dia akan dapat jumlah gram emas dalam 4 titik perpuluhan. 4 titik perpuluhan. Okey. So inilah benda yang paling penting untuk seorang peniaga emas untuk faham dan tahu. Okey. Seterusnya,
kita kalau nak jadi peniaga emas, kita kena tahu apa yang kita nak niagakan tu. Apa nak kita niagakan. Bila kita fikirkan pasal perniagaan emas, kita kena tahu yang emas ni ada dua. Satu kita panggil tu dinar. Dinar bentuknya bulat. Satu lagi bentuknya petak. Kita panggil tu jongkong emas. Jongkong emas. Ataupun kita panggil tu gold bar. Gold bar. Dinar ni, satu dinar dia punya tu ialah 4.25 gram. 10 gram macam bacalah gram. Kalau 5 dinar 21.25 gram, 10 dinar 42.5 gram, 999.9 emas AU, emas. Okey, emas tulen. So kalau untuk gram emas bunga emas, dia boleh 50 gram, 100 gram pun boleh. Okey. Okey. So kita nak terus membincangkan tentang mengenai 1 gram special edition. Orang cakap dengan saya macam mana saya nak untung dengan 1 gram special edition. Mudah saja. Yang paling penting kita kena beli di waktu dia launch. Apa yang kita buat? Kita kena beli waktu dia tengah launch tu, first sekali beli, kita kena beli. So waktu first batch yang paling murah sekali. Dan tips dia ialah kalau nak dapat untung, kita kena beli dalam in bulk. So maksudnya kena beli banyak sekaligus. Kalau kita beli 1 keping memang RM400, beli 2 keping jadi RM360, beli 5 keping jadi RM330. Dari situ kita dapat untung kat sana. Okey. So, macam mana untung? Tips untuk ini tak dapat kat mana-mana, saya bagi tahu ini tips dia ialah nombor 1, bila kita beli special edition mesti beli di awal sekali waktu dia launch, waktu di pembukaan dia, dan kita mesti beli dalam kuantiti yang besar lebih daripada 5 keping. 5 keping dan ke atas untuk dapat keuntungan. Dan yang paling penting untuk jadi seorang peniaga emas, mestilah kita kena jadi dealer. Dealer ni maksudnya apa? Dealer ni dia adalah peniaga emas, tak perlu buka kedai emas, dia berniaga emas, dia hanya perlu ajarkan orang lain beli emas dan dalam masa yang sama dia dapat insentif. Dia dapat insentif. Daripada insentif inilah dia dapat keuntungan. Orang cakap dengan saya, doktor 1% sikit sangatlah. Sebab itulah kita kena gandakan keuntungan kita. Tadi dengan apa? Beli 1 gram tadi, beli harga waktu harga murah, jual harga tinggi, dan yang paling penting ialah untuk jadi dealer. Sebab setiap kali pembelian kita dapat insentif. Katalah kita beli 1 gram, harga dia RM330 waktu pembukaan. Kita waktu tu tengok harga meningkat RM350. Kita dapat untung 1 keping RM20. Dalam masa yang sama, kita juga dapat apa? Dapat jadi dealer, yang mana dealer memberikan komisen balik yang mendapatkan kita 1% ke 1.5%. Banyak tu juga tu. Walaupun kita nampak macam 1.5% saja. Okey. Dan kalau customer kita nak jual balik ke public gold, kita dapat 0.3%. 0.3%. Okey, inilah yang semua orang selalu confuse. Dia kata, ini apa doktor? Wealth card. Wealth card ni apa? Wealth card ni adalah sejenis kad yang ada 0.5 gram. 0.5 gram. Dia ada gambar kapal terbang, ada gambar burung 3 ekor ni, dan dia ada gambar bumi dengan bangunan. Dalam ni dia akan ada 10 keping RM10 untuk pembelian emas, RM20 untuk 10 keping untuk pembelian silver. So dapat voucher sekali. Ini harga dia RM200 untuk jadi dealer. Dia mesti kena ada. Okey, ini saya nak ceritakan, kongsikan saya punya sales Ogos. Saya punya sales lebih kurang setiap bulan average lebih kurang 100,000 setiap bulan. Lebih kurang 100,000. Ada kadanya saya dapat lebih kurang 80,000 lah, 80,000 ke 100,000. Cuma bulan November saya telah mencapai 191,000. 191,000. Orang tanya dengan saya, macam mana dapat 191,000 ni?
tips dia ialah kena sentiasa ajar, kena sentiasa update. Peniaga emas mesti kena sentiasa update. Kena update dalam Facebook, kena update dalam Telegram, kena update dalam Instagram, kena update dalam Twitter. Semua kena update dalam satu hari sekurang-kurangnya sekali. Ataupun sebaik-baiknya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Untuk dapatkan mereka tahu yang kita sebenarnya adalah seorang peniaga emas dan pelabur emas on top of that. Atas tu kita dapat jadi pelabur emas. Okay. Bila kita jadi peniaga emas, kita mesti ada banyak channel yang baik. Kita ada Telegram channel, kita ada YouTube channel. Saya baru tengah establishkan sebagai YouTube channel. Kita ada homepage ataupun Facebook page, Twitter, kita ada Instagram, semua tu mesti kita kena ada untuk pastikan yang kita dapat keseluruhan peluang dan percentage yang lebih baik untuk dapat customer. Kalau orang beli, kadang-kadang dia tak beli 1 gram tau. Kita kena faham yang sebenarnya orang kalau dia betul-betul faham, dia memang nak beli, dia akan beli selalunya 50 gram terus. Sebab dia terus nak jadi dealer. Sebab dia kata, saya nak jadi customer, bukan saja customer. Saya nak jadi peniaga. Bukan saja peniaga, saya nak jadi pelabur. Tak semua orang pelabur adalah peniaga. Semua kita kena faham tu. Kita simpan emas banyak tapi kita tak jual. Itu bukan peniaga. Peniaga adalah orang yang beli tak simpan, dia jual. Dia simpan saja, dia simpan sikit dia jual. Dia tak ada, dia jual je. Orang minta nak apa dia jual. Sebab apa? Dia tahu dia mesti kena ada sesuatu dan dia beli balik emas tu dan dia dapat keuntungan. Okey. So macam mana saya dapat sales ni ialah dengan promotion. Promote every time, promote, ada grup-grup WhatsApp yang baik, banyak mereka yang membeli dengan baik. So tapi kalau kita tengok kita boleh tengok kat sini ini bulan November dia naik memang perlahan. Waktu 7 hari pertama perlahan macam tak bulan ni juga. Saya rasa saya baru dapat 70,000 saya rasa perlahan ke, saya rasa okey lah sebab 13 hari kan. Tapi kita tengok kat sini dia meningkat dengan mendadak waktu dapat gaji Ini pun sama ini hebat lah. Ini terus tak ada berhenti-berhenti ni. Ini ada yang berhenti juga ni. Orang tak dapat gaji ni, slow sikit lah. Tapi lepas dapat gaji tak berhenti-berhenti orang beli emas Kita kena promote jadi peniaga emas. Okey, so kenapa yang kita dapat top producer tu ialah bila kita dapat buat pembelian ataupun pembelian sendiri ataupun pembelian daripada orang lain sebanyak 25,000, 50,000, 75,000, 100,000 dapat plate platinum. Dan kalau kita dapat 3 bulan berturut-turut cara dia untuk dapat top producer reward ialah kita kena dapat April hingga Jun kita kena berturut-turut Julai pun sama, tak kisah kita berturut-turut tu mesti kena emas dapat emas saja atau platinum saja, tak apa, boleh campur-campur. Dan akhirnya kita akan dapat dia punya amount iaitu 600. Saya yang lepas saya dapat RM550. Wow. Masuk dalam si wallet, belilah emas lagi. Okey ni dia punya tu. Okey, gold platinum. Okey, so nak jadi peniaga emas mesti kena jadi dealer. Mesti kena jadi pelabur emas. Simpan dalam waktu yang kecil atau paling murah dan jual pada waktu harga tinggi. Macam mana nak tahu tu? Mesti kena ikuti saya di dalam WhatsApp. Sebab apa? Saya akan update. Kenapa kita nak kena tahu? Sebab apa? Saya belajar macam mana nak analisis harga emas, analisis harga emas, dan kita boleh dapat tahu ataupun dapat predict harga emas tu akan menurun atau menaik. Okey, sini saya cakap mengenai insentif kepada siapa nak jadi peniaga hari ni, terus grab jadi peniaga, cakap dengan saya jadi peniaga, saya nak jadi peniaga doktor. Terus saya akan jadikan dia dealer dealer priority dealer ataupun master dealer dia akan dapat insentif dealer dapat 1.5%, dia dapat 0.5%, 0.5% dan 0.15%. Banyak insentif untuk master dealer ni.
Okey, referral kita dapat 1.5% masih dapat 2%. Okey. Supervisory dealer insentif ialah kalau ada customer, ada dealer, ada dealer lagi 0.15. Kalau customer dealer, priority dealer dapat 0.5%, priority dealer atas priority dealer 0.15%. Okey, kalau macam ni tengok customer, dealer, priority dealer, master dealer dapat 0.5%. Master dealer dapat 0.5%. Untung master dealer. Walaupun bukan dia yang buat kerja tu, tapi dia dapat juga. Okey. Sell back incentive maksudnya ialah kita jual balik ke sana, kita dapat, semua orang dapat 0.3%. Okey, ini juga satu daripada platform yang baik untuk kita jadikan peniaga dengan kita share. Share, pergi mall kita ambil mana barang-barang yang kita rasa bagus untuk dibeli, share, orang beli, kita dapat 0.5%. Yang itu saya tak cerita sangat dalam ni, tapi saya nak cakap kat sini kepada orang yang jadi dealer, dia dapat 1% setiap pembelian dia dekat PG Mall. Bagus tak jadi dealer ni? Baguslah. Bukan saja boleh jadi peniaga, kita pun boleh jimat daripada pembelian kita. Okey. Saya punya pandangan untuk jadi peniaga yang hebat, kita mesti kena hebat dalam gap. Orang kata dengan saya, kenapa saya nak kena beli gap, doktor? Saya peniaga, kan? Saya cakap dengan semua customer saya, untuk jadi seorang peniaga yang baik, kita kena pandai dalam ilmu gap. Kenapa kita kena pandai ilmu gap? Sebab selok belok gap ni kita kena faham. Sebab apa? Gap ni kadang-kadang kita boleh untung dengan banyak sekali. Contoh macam saya cakap tadi, gap katalah waktu hari ni 263, katalah malam nanti dia naik sampai 267, gap masih belum berubah. Pukul 12.30 malam belum berubah. Waktu tu lah kita lock kita punya gap 10 gram ke atas. Bagus. So waktu tu harga yang baik untuk beli gap. Tapi kalau harga dia tengah menurun, tapi gap masih harga sama, jangan beli gap. Sebab apa? Gap tengah tak berubah harga. Pukul 12.30 malam baru berubah harga. Apa itu gap? Semua orang masih lagi tak faham lagi. Gap tu ialah masukkan duit, ambil duit, tukar dalam gram emas, simpan dekat dalam gap dan dia akan keluar dalam bentuk apa? Bentuk gram. Bentuk gram. So, bila dia keluar dalam bentuk gram emas, apa jadi? Kita boleh tukarkan dia dalam bentuk physical gold. Physical gold. Bila kita dapat tukar physical gold, apa dia punya potential? When you have a physical gold, the most important adalah kita boleh jadikan emas itu sebagai aset kita. Macam mana? Kita boleh jual, kita boleh gadai, kita dapat duit guna, lepas tu kita gadai balik, kita ambil balik duit, kita bayar macam tu dapat duit. Okey, harga gap dia meningkat saban tahun dia meningkat saban tahun. Harga gap Jun 2020 adalah 253 hari ini 263. Okey, dan yang paling penting sekali gap ni ialah untuk mereka yang simpanan mereka sedikit tapi mereka nak simpan dalam bentuk emas. Adakah peniaga emas perlu untuk simpan gap? Memang perlu. Saya kata kenapa memang perlu? Sebab kita sekarang ada sistem namanya GIT, Gold in Transit, yang bermaksud bila kita tengok gold, kita boleh hantar terus ke rumah. Okey? Dan dalam GIT ada banyak sangat edisi-edisi yang bagus yang mana ada potensi. Ada potensi Contoh potensi adalah yang ada edisi yang baru yang tak pernah dikeluarkan. So, gap adalah benda yang baik. Kita beli gram emas murah, kita bayar sikit upah, kita boleh jual dengan harga lebih mahal. Okey, saya sudah tamat. Sudah tamat untuk hari ini. Saya nak share sikit tentang, saya ada 10 minit lagi. Okey, saya ada 10 minit lagi. Sekejap
Okey, saya nak share sikit tentang beberapa benda. Kejap ni. 10 minit terakhir ni. Potensi untuk peniaga emas, peniaga emas. Okey, peniaga emas kita kena faham yang bahawa dalam public gold dia ada, saya lupa nak letak dalam ni, ialah dia ada satu benchmark, benchmark. Kita nampak kat sini, dia punya retail price, retail price. 0.5 gram harganya 180, 1 gram harga dia 350, half dinar 725, 5 gram adalah 1650. Semua ni kecuali 0.5 gram tidak boleh dikeluarkan daripada gap. Tidak boleh dikeluarkan daripada gap. Maksudnya apa? Kalau kita beli emas dalam gap, kita keluarkan dia, kita sebenarnya ada potensi untuk jual 350. 350. Walaupun harga sekarang 265. So, kalau kita ada PG code, kita nak beli terus boleh 350 harganya. 350 harganya. Sebab tu saya cakap, untuk mereka yang peniaga emas, pastikan kita ada banyak 1 gram. Kita ada banyak half dinar. Kita ada banyak 5 gram. Sebab inilah lubuk kita untuk simpanan emas dan lubuk kita untuk menjual. Menjual. Okey. Ni tips saya yang saya tak pernah keluarkan di mana-mana lagi. Inilah dia. Untuk jadi seorang peniaga emas yang baik, mereka yang beli emas, yang mula beli emas, mereka akan mula beli emas dalam keadaan gram yang paling mereka mampu. 0.5 gram mampu milik. Dan saya buat pengetahuan semua yang hadir hari ini, seramai 6 orang. So sebenarnya buat pengetahuan semua, yang paling potensi sekarang adalah half dinar. Sangat berpotensi dan harga masih murah berbanding daripada harga retail price. Simpan dalam gap, keluarkan sebanyak mungkin half dinar. Jangan risau, mesti akan untung. Saya baru saja jual half dinar saya sebanyak 5 keping rasanya. Saya dapat keluarkan daripada gap dan jual dengan harga yang lebih mahal. Saya beli 260, 263, saya boleh jual separuh dinar harga 610, 620 ringgit. Tapi masih lagi orang tak faham yang sebenarnya bila mereka ada PG code, sebenarnya mereka adalah lebih baik. Sebab apa? Mereka ada potensi untuk beli emas dalam keadaan yang lebih murah. Lebih murah. Okey? Okey, semua faham So kita ada lagi 6 minit. Hari ni saya buat short sebab apa? Saya asyik-asyik terlepas saja. Terlepas, tiba-tiba berhenti je. Okey, hari ni saya nak cerita sikit sebab ada 5 minit lagi ni. Kita nampak harga emas dia memang naik dan turun. Naik dan turun. Dan saya rasa harga emas untuk 2-3 hari ni sangat gila sikit lah. Gila sikit. Sebab apa gila? Saya tak pernah tengok harga emas naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Bila kita tengok harga emas, dia sangat berkait rapat dengan dua benda. Satu adalah daripada segi kita panggil tu fundamental. Fundamental. Bila kita cakap pasal fundamental, kita selalu bercakap mengenai apa yang terjadi kepada situasi sekarang di dunia. Harga emas akan turun apabila semua orang rasa gembira dengan keadaan ekonomi sekarang. Nampak tak? Harga emas akan naik bila semua orang berada dalam ketakutan. Cuba tanya sekarang. Emas sekarang naik ke turun? Emas turun naik, kan? Walaupun semua orang dalam ketakutan coronavirus, harga emas masih dalam keadaan yang tak naik, tak turun banyak sangatlah. Saya rasa mungkin lebih kurang RM3 ke RM5. Hari tu naik RM10 lah, kurang RM10. Tapi sekarang dia naik balik ke satu tahap yang kita panggil tu lebih kurang margin dia lebih kurang RM5 macam tu. Yang mana sebenarnya dalam keadaan sekarang ni adalah keadaan yang stabil untuk kita jual emas sebagai peniaga emas. Peniaga emas kena pandai tengok
Bila harga emas tengah turun, inilah waktu untuk kita beli emas untuk pelabur dan waktu dia naik macam ni, naik waktu ni, naik waktu ni. Kalau kita beli harga waktu ni, saya rasa lebih kurang 1830 ni lebih kurang 260 ataupun 258 tak silap saya, 258 macam tu. Kita beli harga ni, kita jual harga ni sekarang pun dah 263. Harga ni waktu ni dah 265 Kita beli harga ni, kita jual harga ni. Dah lah kita dapat untung lebih kurang RM5 1 gram ataupun RM3-4 1 gram dan kita juga dapat dapat insentif sebab kita dealer. Kalau kita bukan dealer, rugi tak? Kita tak rugi. Tapi kita tak dapat maksimumkan keuntungan kita tu. So kita boleh tengok kat sini graf dia ialah graf yang mana biru adalah graf pada 11 hari bulan. Graf merah adalah pada 12 hari bulan. Graf hijau adalah hari ini stabil naik turun sikit lah macam tu. Okey. Nak suka silver pun ada silver nampaknya menjunam. Waktu harga ni lah bagus untuk beli Kalau kita tengok harga silver pun nampak berkait rapat Dan saya rasa silver sangat berpotensi Siapa yang betul-betul nak beli silver, sila beli sekarang. Beli segera Harga 400 ni harga yang bagus untuk beli silver 100 gram. Beli dulu 100 gram dulu, dapatkan 250 gram dalam tangan. Saya masih belum ada silver dalam tangan. Saya akan pastikan saya akan ada silver dalam tangan juga. Sebab apa? Silver adalah emas untuk orang yang tidak berkemampuan. Mereka nak beli silver, saya jarang-jarang cerita pasal silver dan saya rasa silver ada potensi yang mana kita tak faham. Okey. So tinggal lagi 2 minit, okey. Kita boleh tengok lagi harga-harga. Harga hari ni kita praktis Harga hari ni gap 263. Harga 10 gram 2640. Kita boleh tahu yang bahawa kita kena beli gap lah kan hari ni kan. Sebelum dia naik kan, nampaknya naik ni kan. Tapi kita tak tahulah tiba-tiba menurun ke apa, kita tak tahu. Tapi harga 263 ni harga yang baik lah untuk siapa yang nak mulakan simpanan emas Okey, so harga-harga yang lain adalah kat sini 10 gram ni untuk 10 gram bunga emas 20 gram, 50 gram, 100 gram dan 1 kilo 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar Okey. Katalah okey dah last minute ni. Okey. So kita boleh tengok produk. Okey, produk di Public Gold. Okey. Okay, ni produk-produk yang boleh beli kat Public Gold. Siapa yang nak beli boleh tengok kat sana. Half dinar boleh keluar dekat daripada gap tapi 725 kat sini. So harga-harga yang lain juga. Okay. So saya harap semua yang menonton hari ini dapat sedikit sebanyak manfaat dan input untuk jadi seorang peniaga emas. 3 benda. 1, kita kena faham tentang kenaikan penurunan harga emas. Nombor 2, kita kena banyak 1 gram, banyak separuh gram, kita kena banyak half dinar dan banyak 5 gram untuk jadi peniaga emas yang baik dan kita kena ada semua. 10 gram kena ada, 50 gram kena ada, 20 gram kena ada sebab orang yang nak beli dengan kita bila-bila masa Nombor 3, kita untuk jadi peniaga emas yang baik, kita mesti jadi pelabur emas juga. So apa nasihat saya untuk jadi seorang yang bagus dalam perniagaan, kita kena banyak ilmu baca buku tentang emas Inilah buku saya Sekarang buku saya tengah baca sangat bagus Semoga kita dapat membaca ilmu lagi dan lagi untuk kita jadi seorang yang lebih baik dari masa ke semasa. Okey, dengan itu saya mengucapkan selamat malam dan